Kitab kita baca seterusnya Matlaq Badrain, muka surat 21. Kita kalau ikut kita dalam bab mandi ni. Dan wajib, rasa di situ saya tanda saya. Faslun fi faraidil ghusli salasah, 3 baris daripada tajuk tersebut. Baris keempat, dan wajib disertakan niat pada awal basuhnya supaya dibilangkan basuhnya. Okey. Yang ni dia sebut tentang bab kita, bab mandi. Sedia maklum bila sebut mandi, sembahyang, wudu, iktikaf, puasa, zakat, haji, itu kalau pengkelasan yang disebut oleh ulama, yang tu dipanggil bab ibadah. Ibadah ni tuan-tuan, Rasulullah pernah isyarat kata dia, innamal a'malu bin niyat. Amalan adalah dengan niat. Cuma niat tu apa? Niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Qasad apa? Niat ni adalah kesengajaan nak buat sesuatu beserta dengan masuk dan langsung melaksanakannya. Jadi niat mesti ada waktu kelangsungan membuat perkara itu, khususnya pada mula-mula nak melangsungkan perbuatan ibadat tersebut. Satu, bila bab mandi, tak sah mandi melainkan dengan niat. Jadi niat itu mesti di hati, atau disebut wajib disertakan niat. Jadi mesti ada penyertaan niat. Mengikut kaedah fiqh kita Syafi'i khususnya, mesti niat ada pada awal-awal basuhnya. Basuhnya basuh orang yang nak mandi. Dan bab mandi macam mana berbeza sikit dengan bab wuduk. Wuduk dia ada tertib muka, tangan, kepala, kaki, nisbah anggota yang wajib dibasuh. Adapun mandi yang wajib dibasuh adalah semua anggota yang dipanggil anggota zahir tanpa ada wajib bertertib. Bila tidak ada wajib tertib, mana-mana anggota dibasuh, sama ada memang istilah basuh ataupun dari segi hukumnya itu hukum basuh. Mana-mana ada istilah air mengalir kena di tubuh kita. Tubuh tu sama ada badan, tangan, kaki, kepala, apa sajalah yang kena. Dan pada masa itu kita sertakan niat, sah untuk diniat di situ, dan hukum menyertakan niat itu wajib, pasal takkan sah melainkan dengan ada niat. Bab niat itu kalau ikut kita dah selesai kan beberapa lafaz yang diajar. Antara yang masyhur kita diajar dengan disebut oleh ulama, sahaja aku mandi wajib, sahaja aku mengangkat hadas besar atau seumpamanya untuk bab mandi ni. Macam mana pun, apa yang kita nak sambung ni ialah masalah niat hendaklah disertakan ketika awal-awal basuh, supaya basuh tu nanti akan dihitungkan sebagai perbuatan basuh ataupun mandi yang ibadat. Sedikit kalau tengok hikmah, kenapa mesti ada niat? Atas syarahan yang disebut oleh ulama, Rasulullah meletakkan niat ini pasal niat ni antara hikmah yang disyarah oleh ulama, pasal niatlah yang membezakan antara ibadat dan adat. Pasal mandi, kita tak mandi hadas pun mandi. Kadang-kadang waktu yang tak sunat mandi pun mandi. Misalnya maghrib tadi nak main, mandi tak? Tanya nak tuan-tuan niat apa mandi tadi? Tak pernah niat apa pun mandi tu. Mandi je lah. Dapat pahala lah mandi tu. Jangan. Ada niat apa? Tak ada niat apa-apa. Tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal untuk nama ibadat mesti ada niat. Niat ni apa? Itu yang ulama terjemahkan dengan Melayu sahaja tu. Maksud sahaja ni kesengajaan tu. Aku mandi ni kerana nak bersihkan badan, hilangkan bau badan untuk berjemaah. Dapat pahala. Mandi sunat kerana nak menghilangkan bau badan, mandi kerana nak berjemaah. Okey, memang ada niat-niat mandi macam tu. Yang tu yang dipanggil niat. Dia ada kesengajaan. Sedikit kan modern dekat sikit bahasa tu, spesifikasi. Kalau kita belajar bahasa Arab dengan lurahnya, niat tu daripada nawa. Apa dia kata nawa tu yang ulama bagi dia punya the same meaning dia adalah qasada. Nawa ialah qasad. Qasad ni apa? Itu yang kesengajaan. Itu yang ulama terjemahkan. Mandi itu nawaitul wudu'a, nawaitul ghusla, nawaitul rafa'al hadasi. Nawa tu maksudnya apa?
sahaja. Pasal apa dia kata sahaja? Pasal dia ialah kesengajaan yang memang kita buat untuk spesifikasikan perbuatan kita, fokus untuk itu. Itu niat. Satu ulama terjemah dengan bahasa itu. Baik, andai kata kita tak sertakan niat, katalah dah habis-habis mandi, lah, mandi saja awalnya. Tak, kita tak mengkhususkan aku mandi tadi nak angkat adab besar. Istilahnya tak sah mandi ya. Pasal apa? Pasal syarat nak sah mesti ada niat itu. Dan apa maksud niat tadi? Kesengajaan tu. Sengaja tu maksudnya memang kita kalau kata nisbah paip air, buka paip, buka shower ke apa, tuan-tuan punya pakai alat untuk mandi untuk sampaikan air tu, paip dan sebagainya. Tuan-tuan kena je air, ni nak angkat adab besar ni. Itu baru panggil niat. Yang saya sebut ni nak angkat adab besar ni pun saya sebut tu yang dalam hati lah. Takkan saya nak sebut macam ni. Pasal dalam hati tu kalam nafsi kan. Sebut ni, yang ni kalam lafzi. Jadi niat itu sebenarnya dia ialah yang ada dalam hati tu kan. Macam mana pun boleh tak sebut. Apa masalah sebut? Kalau tidak tuan-tuan nak tahu macam mana saya sebut apa. Sekarang saya kata tuan-tuan sentuh air, tuan-tuan satu ulama kita ajar dengan lafaz niat. Ajar lafaz. Tu lafaz boleh ke? Dari si prinsip tak ada masalah. Rasulullah pernah berlafaz dengan lafaz haji dan umrah. Kalau sikitlah syarah kau tu. Macam mana pun kalau dengan kita baca fiqh jelas benda tu. Ulama syarah lama lah. Imam Syafi'i ni dulu lagi daripada siapa? Nak sebut siapa? Ibnu Taimiyah. Nak sebut siapa? Ibnu Arabi. Nak sebut siapa? Oi, dulu lagi mereka ni hidup zaman tabi'in. Ada tabi'in, wafat zaman tabi'in. Oi, orang dekat-dekat dengan Rasulullah. Mereka dah hurai lama dah. Tiba-tiba orang belakang hak PA ni, macam saya sebut dia lah, mengaji Arab pun tak pada reti, nak bagi same meaning niat tu pun tak reti, nak bagi huraian niat pun tak tahu, nak i'rab innamal a'mal bin niat, nak i'rab dengan tata bahasa Arab pun tak pandai. Kalau tanya bari pasal apa baca, pasal apa baca innamal a'malu, bukan inna tu ada baca innal amala kan. Pula tu amal tu dengan niat. Apa amalan dengan niat? Dengan niat tu maksud dia macam mana? Apa yang dengan niat dengan tu, apa yang nak didengankan dengan niat tu, tak mana tu. Orang kalau beradab betul-betul, rasa kalau tanya mau terkencing nak tu, tak boleh jawab. Orang tak ada kepakaran dalam bahasa memang tak boleh selesai tu kan. Pasal dia kena ilmu yang sangat halus. Saya nak sebut tu agak panjang, saya sebut kat tuan-tuan pun tak bermanfaat. Tu yang dia dah hurai dengan macam ni, saya sebut tadi, yang dengan hukum yang kita dah pakai macam ni lah. Wajib sertakan niat pada awal basuh supaya dibilangkan basuh. Jadi kalau kata kita tak hadir di hati atas nama niat itu, waktu awal-awal basuh dah mandi, kalau bab mandi, bab wudu, itu juga segala ibadat lain. Kalau solat, kita akan bermula dengan takbiratul ihram. Kalau tak ada hadir di situ, habis-habis sembahyang, apatah lagi macam ni, aku sembahyang apa tadi ya? Maghrib, isyak, aku niat apa lah, tentu habis ya. Macam mana? Sah lah, kena confirm je, kena sembahyang lain. Sembahyang tu tak sah, siapa? Istilahnya tak ada niat. Dia sembahyang bodoh, sembahyang adat, bukan sembahyang ibadat. Itu yang niat antaranya dia ialah al-fariq, dia untuk membezakan bainal adat wal ibadat. Macam yang saya lalu saya ngaji, pasal ada guru yang ajar dengan format yang macam saya dah sebut ke tuan-tuan ni, apa dia? Saya selalu sebut, kita tuan-tuan dalam masjid main kita niat iktikaf. Kalau tak niat lagi, lafaz niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Pasal apa tu? Duduk tuan-tuan memang kadang-kadang orang duduk dalam masjid, tapi duduk pasal apa? Duduk pasal aircon, duduk nak relax, duduk pasal letih. Tak ada kadang-kadang terlintas di hati tu, ni aku duduk ni iktikaf ni, dengan kesengajaan macam tu. Tak ada. Walaupun tuan-tuan duduk sehari semalam di sini, tak ada. Tambah pula ada kenduri, anak apa-apa malas nak pergi tempat kenduri, berdiri tempat duduk apa tak ada, duduk dalam masjid, lepak duduk sini, maya naik atas turun bawah ni. Sehari duduk masjid, berkelah kat masjid. Tapi tuan-tuan tak ada niat, aku iktikaf ni kerana Allah Ta'ala ni. Jadi apa? Dia bukan iktikaf, lepak di masjid. Itu lepak. Itu apa nak membezakan antara lepak dengan ibadat? Mana? Niat tu macam mana?
tu kesengajaan di hati yang ada spesifikasi dia tu. Itu yang ulama dia arahkan kita punya niat tu dengan dia ajar lafaz. Tu yang tertulis sini ada. Tak ada, kot sini mazhab lain kot tak tulis. Selalunya ada tulis kan. Sajalah saya usik-usik bahasa itu. Tulis ya. Kalau doa mau tulis asaluka min fadli, asaluka min rahmatik, tulis ini doa keluar masjid. Itu tak doa, itu doa. Itu niat. Niat tu kalau ikut lagi banyak kita selalu lupa. Pasal kesengajaan tu, qasad itu. Baik, macam mana pun saya nak syarah tu, syarah niat tu saja. Satu atas masalah gini, kalau kata seorang tu waktu mandi dia tak tambah apatah lagi, dia dah lupa kejadian menyebabkan dia kena mandi. Katalah bangun pagi mandi gitu je, nak sembahyang Allah loh. Tak niat mandi adab sak pun. Macam mana? Tuan jawab bekah macam mana? Mandi lain. Mandi dah tu. Cuma mandi tu mandi ibadat ke mandi adat? Mandi adat, bangun tidur mandi. Tak ibadat lah. Untuk macam mana nak bezakan adat dengan ibadat? Niat. Apa maksud niat itu? Kesengajaan, maksudnya mesti atau istilahnya dengan sedarnya kita dan dengan sengajanya kita, ni aku nak angkat dah besar ni. Cuf. Saja gaji kan bunyi cuf tu. Kalau gayung cebok pada kolah itu lah bunyi. Kalau ni buka, aku mandi dah besar. Angkat dah besar kan Allah Taala. Kan. Jadi yang mana apa yang wajib nanti belajar kemudian lah. Nak kata apa? Ya itulah dipanggil qasad, itulah niat. Itu kesengajaan tu. Maka jika diniatnya kemudian daripada basuh, bila dah basuh baru basuh satu suku. Maksud satu tu satu sebahagian daripada anggota dia, wajib dikembalikan basuhnya. Wajib ulang balik yang dah dibasuh tanpa niat. Kalau pasal apa? Pasal kaedah kita dalam fiqh Syafi'i ni, dia mesti nak sah mesti dengan niat, dan niat mesti ada pada awal-awal ibadat. Kalau sebelum masuk pada ibadat itu kan niat, itu apa? Itu azam. Kita ada adab besar ni, nak angkat adab besar lah, pergi mandi. Masa kita dalam hati aku nak angkat adab besar lah, aku nak mandi wajib lah, niatnya tu. Tu bodoh, tak faham niat tu apa. Niat ni mesti kesengajaan waktu mula masuk ibadat, orang panggil niat. Dan kita dalam Syafi'i hadis tu sebut innamal a'malu binniyat. Takdir ta'alluq huruf jar itu ialah innamal a'malu tasihhu binniyat. Amal dia akan hanya sah dengan niat. Jadi niat tu apa? Mesti ada qasad, kesengajaan di hati tu. Jadi kalau kita tak rasa apa-apa pun mandi, maksudnya tak ada kesengajaan itu. Kalau ada pun, macam saya bagi contoh tang ni, nak angkat adab besar lah, gigi bilik air, tak ada masa sentuh air tu, tak ada kesengajaan apa-apa, mandi je lah. Itu bukan niat. Yang tadi tu, itu bukan niat. Pasal kita tak sertakan berserta dengan di hati tu menyentuh air, tak ada. Itu bukan niat, itu azam. Apa beza azam dengan niat? Tuan jawab tak? Dengan saya bagi penjelasan tu, apa beza azam dengan niat? Azam ialah kehendak dalam hati nak buat sesuatu sebelum masuk dalam satu perkara. Itu azam. Niat apa niat? Niat adalah kehendak dalam hati untuk membuat sesuatu apabila masuk dalam perkara itu. Itu orang panggil niat. Jadi kalau tak buat lagi, tapi dah ada dalam hati kehendak nak buat sesuatu, itu azam. Esok kita nak bangun tahajud, niat ke azam? Cuma bahasa kita dah guna niat. Itu bahasa lughah. Kalau istilah ulama yang tu tak dipanggil azam, itu niat. Kalau malam sagi rasa tahajud kot, itu apa? Lintasan hati. Itu bukan niat, bukan azam. Itu dipanggil hadisun nafsi ataupun dipanggil khatir, lintasan hati. Tahajudlah ni. Niat itu, bukan niat. Niat dia apa? Dia qasad, kesengajaan tu. Macam mana pun saya nak syarahkan apa? Nak syarahkan niat tu. Satu, kita atas, kalau atas fiqh Syafi'i ni, niat ni dia memang benda besar. Pasal Rasulullah isyaratlah hadis benda besar. Kalau kita sambung hadis tu, asal saya nak masih syarahkan niat itu.
Kalau hadis niat tu, kalau kita belajar bab sirah, Rasulullah menyebutkan hadis bab innamal a'malu binniyat tu dalam peristiwa hijrah. Rasulullah kata faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Likul imri'im ma nawa. Rasulullah kata bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Jadi niat apa mana? Tu bahasa hadis sebenarnya tu. Apa dia punya explanation? Tu yang kaedah Syafi'i. Niat ni ialah kesengajaan buat sesuatu masuk. Baru panggil niat. Kalau tak masuk lagi, itu azam. Azam tak memada dalam fiqh Syafi'i untuk mengesahkan ibadat. Satu kita nak ambil wuduk lah, gigi niat kata azam, tak sah indah Syafi'i. Indah Syafi'i tak sah. Masa bila nak niat? Ni masa anggota yang wajib mula-mula sekali, situ akan dikira aku wuduk kena. Baru sah indah Syafi'i, baru niat. Kalau dah habis-habis angkat tangan dah, Allah, tadi asalnya basuh muka pasal kata berjubuh abu apa ni kena ayat hujan apa pula, basuh muka alang-alang tu mengambil tangan, angkat tangan doa. Tak niat wuduk pun tak ada lah, pasal kesengajaan di hati di atas ketentuan ni aku buat ni nak ambil wuduk, tak ada walaupun dah basuh muka. Pasal yang nak sah tu bukan saja basuh, tapi kesengajaan di hati, qasad itu. Hak itulah membezakan adat dan ibadat. Ulama kita syarah hadis kecil tu tuan-tuan dengan syarah yang begitu teliti dan halus. Berlaku dengan melihat semua keadaan tu. Satu kalau kita tengok ulama-ulama kita mensyarahkan bab-bab fiqh ni, nak menghuraikan sabda Nabi walaupun keadaan Nabi yang begitu pendek, tapi dalam. Memang sabda Nabi, hadis Nabi, dia nisbah bahasa dia martabat kedua selepas Quran. Bahasa Quran dalam kan, tajam bahasa dia. Cuma siapa yang tumpul alat, dia tak akan dapat melihat ketajaman Quran. Sekilah ke sana. Jadi yang tu yang niat sebut, kalau dia niat selepas dia basuh, di situ tak ada niat, lepas tu baru niat. Yang dah basuh macam mana? Kena basuh lagi sekali. Maksudnya apa? Masa tak niat. Jadi kalau tu yang kita masuk masjid tak niat apa-apa, duduk niat, baru bermula di situ perkiraan pahala. Pasal apa? Di situ baru panggil niat. Untuk kalau tak ada niat, yang tadi masuk tadi, istilahnya lah kau, dia hukum adat je lah. Apatah lagi masuk balik rumah, Allah tak niat lagi, macam mana? Ada. Bila nak niat tu? Nak pergi masjid, nak itikaf lah kat rumah lagi, tu azam, tak sah lagi. Bila nak masuk, langkah kaki, mana sepadan masjid, mana dia punya area ini, persepadanan ni panggil masjid, langkah kaki, aku itikaf kan Allah Ta'ala. Siap, countering kira, kau keluar je. Pasal amalan tuan dikira walaupun sebesar zarah. Di mana zarah tu? Niat tu pun dikira. Kalau pahaman yang moden, yang kepala otak tergeliat sikit, dia ada kata macam ni, niat ni Allah Ta'ala maha tahu niat kita. Apa susah? Dia tahu kita nak wuduk tak wuduk. Dengar tuan. Ayat tu memang betul. Dia tahu kita nak wuduk tak wuduk. Memang Allah Ta'ala tahu. Kita yang tak tahu kita wuduk tak wuduk. Tu yang ibadat jangan kira Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang tahu kita wuduk tak wuduk. Dia yang buat kita. Masalahnya kita yang kita tak sedar rupanya kita wuduk. Mandi kita pun tak sedar mandi tu mandi hadas. Tiba-tiba tak niat lah tadi. Tak niat mandi lain lah. Tak usah gaduh-gaduh lah. Mandi tu sah siapa? Allah Ta'ala tahu niat kita. Memang dia tahu niat kita, dan dia tahu kita tak niat. Jangan buat bodoh. Pasal memang dia tahu niat kita, dan dia tak tahu kita tak niat. Jadi bila dia tahu kita tak niat, dan kita pun tahu kita tak niat, kau mandi lain lah. Jangan buat kaedah mazhab bodoh tu. Okey.
Saja sebut-sebut kebodoh tu sikit. Pasal memang ada pahaman-pahaman fake macam tu lah ni. Ajar fake mudah. Bukan fake nak bagi sah. Fake nak mudah. Sampai bermudah-mudah dalam agama macam tak ada agama lah. Baik. Jadi syarat pertama untuk sah mandi ini mestilah niat. Keduanya, yang ni syarat mandi. Apa dia? Mestilah menghilangkan najis. Jadi untuk mandi, mesti sebelum mandi hilangkan najis dulu. Itu peraturan. Okay. Apatah lagi kalau air sikit. Air itu, itulah hilangkan najis, itulah mandi. Pasal air sikit. Katalah air macam ni, tuan-tuan nak mandi seluruh badan. Macam mana nak buat? Basuh berak pun kalau dah biasa pakai air banyak, basuh berak tu, orang hulu sebut bahasa itu kan. Nak basuh air besar pun, 3 botol ni pun kadang tak selesai lagi. Betul tak? Jawab betul. Jawab betul. Orang tak biasa kalau yang kata payah nak buang basuh pungkok pun pasal kasar itu senang. Nak basuh pungkok pun 3 kolek ni, 3 botol ni tak selesai lagi. Apatah bagi nak mandi. Tapi kalau katalah air terhad, ada najis pula. Apa kaedah dia? Mesti hilangkan najis dulu. Pasal dia tak boleh dalam bab masalah mandi hadas ni, atas bahasa ulama tengok saya dah sebut. Pasal apa disebut penghilang najis ni? Kalau katalah air tu sikit, ada najis, katalah tangan kita ni adalah terkena darah ke apa kan, nak agak ada besar ni, air yang sama cuci tangan ni, di situ niat ada besar, dan di situlah kita basuh darah tu. Lepas tu ambil air jurus, aku angkat ada besar kerana Allah Ta'ala. Dan air itulah masa tu niat ada besar, air itulah untuk hilang najis. Tak sah. Pasal hilang najis satu ibadat, angkat ada besar satu ibadat. Jadi dia tak boleh satu air share dua tu. Satu, sebelum untuk adab sah mesti hilangkan najis dengan air untuk hilang najis. Jadi hilang najis satu ibadat asing, mandi ialah satu ibadat asing. Satu, wajib hilang najis dulu. Okey. Satu, salah kalau ada orang macam ni, dia ambil wuduk, silap, dia pergi tandas, kencing, lepas tu tak istinja lagi. Lepas tu ambil wuduk, lepas tu baru istinja. Okey tak? Bengong lah tu. Pasal dia mesti hilang najis dulu baru buat ibadat. Sikit bawa tu. Baik, hilang najis ni jika ada najis lah atas badannya. Baik. Dan ini yang kata hilang najis ni barang yang dirojihkan dia oleh Imam Rafi'i, dan atasnya maka tiada. Di atas pendapat Imam Rafi'i ni, Imam Rafi'i ni salah seorang daripada ulama tarjih dalam mazhab Imam Syafi'i, maka tiada memadai segala basuh daripada hadas dan najis. Jadi kalau nak basuh najis dan hadas dengan satu basuhan, mengikut Imam Rafi'i tak memadai. Satu, untuk angkat adab besar dia mesti niat, dan untuk niat yang air kena untuk angkat adab besar tu mesti hilang najis dulu. Khususnya pada tempat najis tersebut. Okey. Dan dirojihkan oleh Imam Nawawi akan memadalah segala basuh daripada keduanya, dan kata dia pendapat Imam Nawawi ni ialah rojih. Itu saya sebut yang huraian tadi mengikut Imam Rafi'i. Kalau ikut Imam Nawawi, kata dia memadai dengan satu air untuk di situlah hilangkan najis, dan air yang samalah di situ kita angkat adab besar. Ataupun katalah misalnya ada bekas darah, tapi darah tu dah tak ada, bau pun tak ada, rasa pun tak ada. Kita dah belajar bau air itu macam tu. Jadi najis tu dia najis pasal kita tak basuh lagi. Kalau ada pun basahan peluh aja, tapi tak ada bau apa najis dah, tapi bekas ni bekas darah katalah itu. Waktu kita nak angkat adab besar, kalau tuan tengok ada adab besar, nak mandi haid dan sebagainya, waktu buat macam mana? Air tu, situlah kena air, kita niat sekali, kepala tu dah niat dah. Air itulah juga untuk istilahnya menyucikan najis hukmi itu, dan air itulah juga untuk angkat hadas. Sah mengikut Nawawi, tak sah mengikut Rafi. Macam mana pun di atas disusun 3 ni, maksudnya disuruh kita cermat, nak mandi hadas, basuh najis dulu. Satu memang kaedah yang tertib ulama kita ajar, sebelum nak mandi hadas besar, untuk niat hadas besar, apa kaedah dia? Cuci dulu hak cemar-cemar tu. Macam mana pun boleh tak macam ni? Nak sebut boleh tu kan. Kita pegang je air ni, ada aku ada angkat adab besar.
Boleh dah tu, pasal tangan kita kadang bukan bernajis pun, bernajis ada tempat-tempat najis lah yang bernajis. Jadi waktu kita sentuh air, kita dah niat, lepas tu baru kita cuci yang cemar-cemar tu. Cemar tu antaranya biasanya tempat buang air besar, air kecil tu lah kan. Kalau lubang haid apa kan, mestilah ada najis-najis darah dan sebagainya. Jadi tempat-tempat tu lah, ataupun ada benda-benda lain dan istilahnya najis yang mendatang, cucilah najis itu. Tapi kita dah niat dengan menyentuh air di awal-awal sebelum menyucikan najis tu. Sah di situ niat. Pasal apa? Pasal yang kita sentuh kena air yang kita niat tu, tempat tu bukan ada najis. Tempat yang tak sah ni, mengikut Rafi'i yang kata tak sah tu, najis kena cuci itu, di situlah niat angkat adab sah, di situlah kita mencuci najis. Yang tu yang tak sah. Itu pun indah Rafi'i. Kalau Nawawi dia kata sah. Saya bagi contoh gini. Katalah kita ada adab besar, kita nak angkat adab besar ni, tapi masuk tandas dulu buang air besar. Bila buang air besar tu, kita istinja. Kena je air tu, istinja tu niat sekali, aku angkat adab besar dengan Allah Ta'ala. Basuh. Sah, basuh, dah adab besar tu, untuk niat. Lepas tu buat apa? Ratakanlah, dan cucilah apa yang sepatutnya dicuci. Bagi faham apa masalah kita dah sebut. Dan tempat khilaf antara keduanya barang yang apabila ada ia najis hukmi. Dia kata tempat khilaf ni adalah masalah najis hukmi. Najis hukmi ialah najis yang dia hukum masih najis tapi ain najis tak ada. Baik. Adapun jika ada ia najis aini, kalau najis aini maka wajib 2 kali basuh pada keduanya. Pada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Yang tu muafakat. Jadi najis yang dia sebut memada dengan satu air untuk mengangkat najis dan mengangkat adab besar tu adalah khilaf tu dalam masalah najis hukmi. Kalau najis tu najis aini, maka Rafi'i dan Nawawi sepakat mengatakan wajib mesti ada 2 air situ, satu untuk basuh najis dan satu untuk angkat adas. Jika tiada hilang segala sifatnya dengan segala basuh, dan jika hilang dengan sekali basuh, maka padanya khilaf yang terdahulu sebutnya. Kalau katalah sekali basuh tu, jangan, walaupun dia najis ain, darah dan seumpamanya, tapi bila basuh memang najis tu akan terangkat hukum, maksudnya hilang hukum najis tu pasal hukum suci. Kalau ikut Rafi'i, sah untuk angkat hukum najis, dan sah untuk di situ dah dibasuh atas nama angkat adab besar kalau diniatkan adab besar itu. Satu, kalau kita faham tu antara Rafi'i dan Nawawi ni memang masih sebut ulama, kalau ada 2 khilaf ni, pendapat Imam Nawawi adalah lebih diutamakan. Jadi kalau di sebab kita punya pelaksanaan mengikut kaedah Imam Nawawi macam mana? Saya bagi contoh macam ni lah, kita ada adab besar pasal ada junub apa malam, lepas tu bangun pagi kita nak mandi, kita nak buang air besar dulu, jadi buang najis, lepas tu nak cuci najis tu niat lah, aku angkat adab besar kerana Allah Ta'ala dalam keadaan air kena pada badan kita untuk istinja tu. Lepas tu bila istinja cuci tu dah suci tu, sah lah niat di situ, sah. Lepas tu ratakanlah air ke seluruh badan. Ketiganya, ada soal tu, asal kita sambung sikit tadi masalah niat dan masalah menghilangkan najis. Soal tu tentu kalau ada. Ya. Ya. Oh, tempat mandi tu, kolah misalnya, tempat takut air tu ada najis dalam tu, boleh tak kita buang najis dulu untuk buang mandi? Bab tu kalau ikut kena faham bab air dululah kan. Pasal kaedah katalah macam ni, pasal dia air, kalau kaedah kita dalam fiqh Syafi'i ni, dia ada istilah kapasiti air sikit ataupun air banyak. Jadi kalau air banyak, ada tak cicak misalnya, cicak memang benda apa binatang yang banyak ada kat rumah lah kan. Ada tak cicak bekas tu, kalau istilahnya kapasiti air sikit, yang istilah 2 kullah, kita dah lepas pelajaran je lah itu. Kalau dia ada istilah yang tak cukup 2 kullah, walaupun masuk tak cicak hanya seketul, air pun tak berubah rupa, bau dan rasanya, dia ialah najis. Air itu muntah najis. Sekalipun buang tak cicak tu, air itu masih hukum air muntah najis. Jadi teruzurlah untuk digunakan air itu. Kalau nak pakai juga, kaedah dia buang dulu air itu, ke ada penutup tu. Kalau selalu perumahan ni selalunya dia ada kolah kecil tu kan, takungan tu kan, cabut dulu, buang dulu air yang ada, pasal hukumnya muntah najis, pasal ada tak cicak yang dah jatuh.
cuci dulu dia penutup tu, dan cuci, ambil pipe, bagi keluar, istilahnya basuh dulu. Lepas tu istilahnya dah dilalukan air pada dinding-dinding dia, dan dah lalu air dekat lubang tu, istilahnya kalau ada najis pun dah dikeluarkan melalui lubang keluar air tu, baru tutup balik, takung air. Air tu baru boleh pakai untuk najis. Adapun kalau macam tek cicak ada tadi, buang tek cicak